Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Habibah Rasul, Nurul Atika, Suryati Hud, Rahim Abdul Rahman, Kak Syuk jaga cucu dalam pantang. Subhanallah. Tahniah dapat cucu baru. Aisyah Muhammad Nur, Hanidah Mas Nur. Hari ni 8 Oktober ke 10 Oktober? 10 Oktober kan hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, muka surat 173 bab 84. Terima kasih Kak Fatimah Umar, Wan Rakiyah Siti Zukhairani. Minta maaf yang atas-atas tadi, Ustazah tak pandang skrin, namanya dah terlepas. Farhana Sobri, Kamariah Ibrahim, Rapidah Syarif, Ina Selina. Dah sihat ke? Bukan Ina Selina yang hari tu sakit ni, Sani Saleh Hajah Akmarani, Kuzurinaku Ahmad Hawa Midah, Wani Yahya, Lailek Amira, Opah Azna, Jamilah Abdul Malik. Mana Kak Jami? Kata nak hantar nama. Nur Cahaya. 8 Oktober ke Kak Salina Salihuddin? Hari ni hari ni hari Jumaat Kak, 10 Oktober. La ilaha illallah. Saya buka kalender September lagi. Cuba tengok ni. Masya Allah. Tabarakallah. Ampun. This is October. Ya Allah. Nak tukar kalender pun tak sempat. Okey, nanti saya betulkan. Okey, bertalu-talu 8 Oktober. Minta maaf. Padahal hari ni birthday Tim Khidmat Zan Ahizan. Saya boleh tulis 10 Oktober pula. Minta maaf. Ya, Hanidah Mas Nur, Mansur, Nur Azrina Syukur, 8 Oktober. Hari ni otak ni duk ingat hari ni adalah 1 Rabiul Awal. Wah, Kak Salina kirim salam happy birthday dekat bonda tercinta. Allahu Akbar. Masya Allah. Zura, terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf. Ya, Tuntat, terima kasih, minta maaf. Betul, Nahizatul Izzah, September. Saya tengok 10 Oktober. Ampun. 1 Rabiul Awal, pagi-pagi memang saya dah ingat, tapi tak tengok 8 Oktober. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita mulakan. Dah termalu dah tu. Hari Jumaat 8 Oktober, 1 Rabiul Awal. Lengkap Rashidah Rahim bagi. Subhanallah. Ya, tak tukar bulan lagi. Ya Rab. Rasanya pagi tadi kuliah saya sebut berapa hari bulan tak? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita mulakan. Kitab saya muka surat 169. Kitab anda yang baru yang beli melalui Tim Khidmat muka surat 173 insya-Allah. Terima kasih Sri Rohayu, maaf diterima. Ya, nanti saya tukar. Ya, saya tak reti nak tengah live ni saya nak tukar tarikh tu. Nanti lepas ni saya edit semula. Amboi, kemain alert sungguh-sungguh Okey. Baik, muslimin, muslimat dirahmati Allah, minta maaf kalau dulu kerja 8 hari bulan pedi. Amboi, Nur Azlina Syukur. Kesian sampai Ustazah terlepas pandang. Ya, Hawa Midah saya tak perasan pun dah tukar bulan dah rupanya. Allahu Akbar. Nak tengok lagi Oktober. Siapa yang ada kalender demi ummah kerana Allah ni, Oktober ni sian gambar anak-anak tahfiz Ustazah, tahfiz kertih ketika orang KL satu bas datang pergi ziarah. Siapa yang ahli demi ummah kerana Allah nak ambil kalender ni. Dan kalender baru sedang ditempah. Kalender baru yang sedang ditempah tu special untuk La Tahzan. Tahu, bukan kalender table. Sebab suamiku Ustaz Azwan kata dia suka kalender kuda. Ustazah suka kalender table. So bulan ini tahun ketiga kami nak buat kalender. Tahun pertama dulu saya ikut cakap dia, ikut cakap suami kan, buat kalender kuda atas nama Al-Fawaz Travel ketika itu. Okay, bulan yang tahun kedua, tahun lepas, saya kata mana cie ikut cakap abang je. Dalam bab kalender je pun kan. Okey, dia kata selang-seli. Bulan pertama, tahun pertama kalender kuda ikut kesukaan dia.
tahun ni kalender table ikut kesukaan Ustazah Zai. Sebab Ustazah Zai suka duduk menulis, membaca atas meja ni. So kalender table lah paling sesuai. Kalau Ustaz Azwan, kalender kuda untuk dia catat-catat apa benda lah kan. Penuh lah dekat kalender tu. Lepas tu tahun depan ni 2022, kalau Allah panjangkan umur, kami sedang menempah, Masya Allah, kami sedang menempah Hamidah Saad. Orang utara kot memang suka kalender kuda. So tahun 2022 saya sudah menempah 2000 naskah kalender kuda dengan cakapnya Ustaz Azwan. Okey, saya namakan itu kalender La Tahzan, demi menghargai, Masya Allah, Tabarakallah. Adil tak Ustaz Zai? Tahun pertama buat kalender nama Al-Fawaz. Tahun kedua buat kalender nama Demi Ummah Kerana Allah. Tahun ketiga buat kalender nama La Tahzan. Okey, nanti dah siap kita kabur-kabur. Sudah pastilah kepada anda juga disebarkan. Nanti insya-Allah kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comel lah anda semua ni nak kalender. Mentang kalender tu nama La Tahzan, semua duk rasa dia yang punya. Okay, Allahu Akbar. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Muslimat yang dirahmati, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi terus kepada bab yang ke-84. Berbuatlah sesuatu dan hindari kosong dari kegiatan. Buatlah sesuatu dan hindari kosong dari kegiatan. Maksudnya apa? Kalau sekali pintas, sekali lalu ni kita baca, berbuatlah sesuatu dan hindari kosong dari kegiatan. Allahu Akbar. Halimah Ayub. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita fokus. Alamak, menyesal pula cakap pasal apa lah semua saya nak. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah, saya dah kembali ke rumah saya, alhamdulillah. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis yang sangat-sangat memenatkan sebenarnya. Tapi puas, alhamdulillah. Balik ke rumah rasa macam syukur sebab banyaklah berkat doa-doa anda, amanah-amanah dapat dijalankan dengan sempurna. Okay, muslimat dirahmati Allah. Kemudian hari ni saya menyiapkan kerja-kerja juga ni di rumah yang tak pernah habis. Tak pernah habis lah sebab sekejap buka laptop, sekejap buka kitab, sekejap macam-macam lah muslimat. Syukurlah Allah beri saya suri rumah yang menanti kepulangan suami malam ni. Okay, tanpa anak-anak di rumah, Masya Allah, Tabarakallah. Ialah sedikit sunyi daripada kerja-kerja rumah, tapi jangan sunyikan dengan kerja-kerja untuk agama Allah. Itu maksud kita nak faham, berbuatlah sesuatu dan hindari kosong dari kegiatan. Tak ada alasan muslimat dirahmati Allah. Tak tahu nak buat apa lah Ustazah. Ya Allah, saya cukup geram kalau ada orang cakap macam tu. Okay, saya cukup geram kalau ada orang cakap tak tahu nak buat apalah. Banyaklah masa kosong. Free je saya ni. Aduh, geram. Kan? Tolong cari kerja. Itu maksud berbuatlah sesuatu dan hindari kosong dari kegiatan. Saya nak tengok buku baru kita. 173. Mungkin surat 173. Kenapa saya nak tengok? Sebab mungkin bahasa Indonesianya telah dimelayukan. Kalau kegiatan tu maksudnya dia nak kata kat kita sentiasalah ada aktiviti. Tajuknya sama juga, berbuatlah sesuatu dan hindari kosong daripada kegiatan. Makna La Tahzan 84, dia tak nak kita ada masa free. Ada masa free lah. Maksudnya dia tak nak kita ada masa yang tak ada aktiviti. Macam mampu ke tak mampu. Kan, muslimat dirahmati Allah. Baik. Alamak, pak saudara siapa pula nama yang kita nak sebut ni? Dr. Richard Cabot ke? Ke Comot?
marah orang nanti. Okey, muslimat dirahmati Allah. Mana tadi? Okey, betul kan? 169 173. Betul, tak ada masa free. Aduh, banyak kerja nak dibuat, tak ada masa free. Betul. Ini selamat sahabat-sahabat. Siapa yang rasa macam dia tak ada masa free tu bukan satu keluhan. Jangan jadikan satu keluhan. Sebenarnya anda sedang dalam taat. Bagus. Bagus. Usahakan supaya kita ni sentiasa ada kerja nak buat. Jadi bila dah ada masa yang tak tahu nak buat apa, itu bahaya. Hati-hati, okey? Betul Rozita Abdul Wahab. Isikan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Tengok pokcik kita ni kata, seorang profesor kedoktoran di University Harvard mengatakan dalam bukunya yang berjudul How Humans Live, sebagai seorang doktor, siapa yang doktor kat sini? Kita ada kan? Kabut. Ya Kak Nazar. Kita belajar sebutan makhraj 4 saudara Kak Nazar. Okey, memang kita kena pandai atur masa kita. Terima kasih Kak Mazni Ahmad. Betul, tak ada masa. Tak ada masa free. Comel lah, lama tak sembang-sembang. Okey, sebagai seorang doktor, saya menasihatkan bahawa bekerja telah banyak mengubati orang yang menderita penyakit kelumpuhan jiwa. Lumpuh zahir, sahabat, mungkinlah. Semoga ada orang yang tolong angkatkan. Ada kerusi roda, siap elektrik, kita boleh tekan, jalan. Kelumpuhan zahir. Tapi kalau kelumpuhan jiwa, sangat bahaya. Okey, jadi doktor kita, walaupun ini pendapat orang-orang barat, masih ada kebaikan yang tidak menyalahi syariat yang kita boleh, kita mengiyakan. Betul ni. Menteri, saya menasihatkan bahawa bekerja telah banyak mengubati orang yang menderita penyakit kelumpuhan jiwa yang diakibatkan oleh keraguan, rasa takut dan ketidakpastian. Keberanian yang diberikan kepada kita oleh kerja keras seperti kepercayaan diri yang membuat Emerson begitu hebat. Maksud, ini nama-nama orang barat lah yang mereka jadikan sebagai idola dalam mengisi masa-masa mereka. Okey, kita tak nak tekankan di situ. Cuma saya mengakui bila kadang-kadang kita jadi lemau, kita makin sakit, makin lemau bila kita terlampau banyak masa kosong. Contohnya ibu-ibu, ayah-ayah saya yang pencen-pencen kan. Sebelum pencen, apa anda plan? Ustazah dah tak sabar dah nak pencen ni. 40 tahun saya berkhidmat. Contoh kan. Nak buat apa Kak? Tak sabar nak pencen ni. Tak sabar nak pergi majlis ilmu, nak ziarah anak cucu ke sana sini. Kan boleh berpegang-pegang tangan dengan suami, isi masa. Tiba-tiba dah pencen, majlis ilmu pun tak nak pi. Hanya tunggu anak cucu. Pasal apa aku nak pergi ziarah pula? Hampa lah mai. Aku ni tua, hampa muda. Duk pentingkan diri, nak orang ziarah, dia tak mau ziarah kan sahabat-sahabat. Nak tunggu anak cucu bagi hadiah, kita tak mau saja mengalah. Contoh sahabat-sahabat, akhirnya kita tak ada benda nak buat. Lagi pencen, lagi tak sihat. Lagi pencen, lagi rasa macam ketat jiwa. Akhirnya muslimat dia akan mula menyalah-nyalahkan diri. Betul lah dia akan datang rasa macam nak pergi majlis ilmu, tapi suami tak nak hantar. Padahal pandai bawa kereta sendiri tu. Nak pergi, doktor kita muncul dah, Dr. Maizura Rahim. Dr. Maizura ni mesti dia tahu makhraj yang betul ni kalau nama-nama doktor ni nak sebut macam mana. Lepas tu, apa tadi Ustazah sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, muslimat dirahmati Allah, dia tak mau nak pergi ziarah anak cucu. Pasal apa Ustazah? Dia pun bagi alasan, betul lah secara adabnya muslimat, anak lah mencari ibu dan ayah. Tapi sampai bila kita nak, patut dia lah datang. Betul ibu ayah dirahmati Allah. Tapi kalau kita mengalah, tunggu anak menantu kita tu free entah sampai bila, sampai cucu kita dah besar pun kita tak boleh nak tengok dia kan. Jadi kita sebutkan cari kerja. Tak apalah kamu sibuk ni, biar mak lah pergi hantar pergi sekolah. Contoh sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Maksudnya cari kerja, kita tahu dengan adakan kerja. Sebab tu ada orang kan dah pencen, Ustazah saya nak gunakan duit saya ni, saya dapat duit pencen ni Ustazah, saya nak buka gerai depan rumah saya. Kena kecam. Cubalah bawa-bawa berehat, pergi masjid, dah pencen-pencen ni.
Tolonglah jangan kecam-mengecam dulu. Kita tak tahu apa tujuan dia. Mungkin dia pergi sembahyang subuh dekat masjid, pergi lepas balik daripada sembahyang masjid, sembahyang subuh dekat masjid, dia pun duduk lepak kat gerai dia, dia upahkan seorang indun jaga, contoh kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Dia duduk lepak sampailah nanti nak menjelang waktu duha, balik rumah sekejap solat duha, jaga lagi gerai dia kat depan tu, pergi pula masjid waktu zuhur. Kita tak tahu. Ni orang tahu nak kecam je. Kita kata, kenapa ayah duk buat kerja macam ni? Ayah tu dah pencen, duduklah kat rumah. Orang tua-tua biasa jawab apa? Aku lagi tak kerja, lagi aku sakit. Macam tu kan? Aku tak kerja, lagi aku sakit, dia kata. Tu dia, pencen memenuhkan dengan kuliah online daripada pagi sampai ke petang. Pak saudara Kak Nazar ya. Jangan duk pergi rumah Kak Nazar nak jumpa Dr. Richard Kabut pula dah. Herli Zulkifli, subhanallah, sibukkan diri, betul. Tengok Herli Zulkifli semalam jumpa ustazah di surau Nur Ikhwan. Hebat ustazah, saya join lah tahzan ustazah. Saya seronoklah muslimat bila saya dah datang kuliah di masjid surau ni. Anda kenalkan diri. Ustazah kalau tengah ceramah tu memang ustazah tak pandang dah siapa yang datang, apa semua. Kita fokus dengan apa yang kita cakap kan. Lepas tu janganlah terus balik. Ustazah saya lah Herli Zulkifli dalam Latahzan tu. Kita pun berbunga hati sebab dikenalkan diri. Kalau anda tak kenalkan diri, anda jangan kata suruh orang datang, kita datang, tegur pun tidak. Dah mana cek tahu yang mana satu Herli Zulkifli ke bukan. Sebab tu terima kasih kalau anda kenalkan diri. Memanglah kadang-kadang rasa macam ustazah tu layan ketua muslimat. Ketua muslimat setahun dah kot tak jumpa. Ketua Muslimat Surau Nur Ikhwan semalam, Herli Zulkifli, masa tengah cuti PKP ni kuliah. Ya Allah, kita duk ingat orang duk minta tolong doa untuk dia tu, dia COVID. Rupanya bukan, tiba-tiba je dia kena on the dot, kena buat pembedahan kepala sebab ada tumor dekat kepala, dekat otak lah kan. Lepas tu semalam sembang, ya Allah, masih menggigil-gigil lagi, masih berjalan lemah lagi. Dia kata, berat ustazah kaki saya ni. Tapi kawan-kawan dia kata, kuat semangat ni ustazah. Lepas tu apa dia pesan, ustazah, itulah saya tak ada sakit apa ustazah, kepala tak pernah rasa sakit apa. Pelik kan ustazah. Tapi bila buat cek doktor tu, doktor kata macam ada ketumbuhan sikit, dah besar dah 4 cm kot. Tak silap dia cerita semalam. Rupanya dia kata selama sebelum dia doktor kenal pasti sakit dia tu, dia kata dia selalu macam ada rasa kebas-kebas. Lepas tu dia pesan, ustazah kalau ada apa-apa rasa macam kebas-kebas, jangan buat biar. Kita ni kadang kan macam sapu minyak, hilang dah kita diam. Sebab saya kerap rasa macam kebas-kebas. Kita bila rasa kebas, minta maaf katalah. Dia kata macam, ingat aku ni nak stroke ke? Aku ni macam nak apa ni, kan benda yang daripada kepala ke bawah yang dia fikirnya nak sakit, nak rosak tu. Rupa-rupanya tak sangka kan ada ketumbuhan dalam kepala tu, dalam otak lah kan. Lepas tu dia cerita semalam, ngeri muslimat, belah kepala ni. Aduh kan, Allah uji manusia ni macam-macam, tapi kuatnya semangat dia tu, Masya Allah. Saya tak percaya dia boleh datang semalam tu, yang sembang panjang sikit. Jadi muslimat, kalau misal kata jumpa saya di masjid surau, kalau macam saya duk sembang sipulan-sipulan ni, bukan sembang benda yang tak perlu kan. Kau tengok muka saya semalam, ya Allah, ya ke kak macam tu ke? Menghayati. Lepas tu sampai kat luar tengok Herli Zulkifli tengah tunggu, bawa roti dia. Rupanya dia sebut roti PKP. Maknanya ramai ibu-ibu yang tak tahu nak buat apa duduk rumah, pandai buat roti, pandai buat macam-macam lah. Kan hebatlah, Masya Allah, anda cari kegiatan supaya jiwa anda tidak kosong. Okey, kita tinggalkan Pak Saudara Kak Nazar tu. Kita teruskan kepada Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau ayat Quran suruh bahas, insya-Allah 1 jam tak habis muslimat. Tapi kalau daripada kitab-kitab barat ni, kita baca sikit je lah kan. Bukan sebab apa marah pula nanti kan. Lah ustazah ni bukan sebab saya jujurnya kata saya tak mengkaji, jadinya saya takut saya tersilap faham, tersilap cakap. Jadi kita bacakan, kita sama-sama, semoga Allah beri faham. Okey, surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah ditunaikan solat,
Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Allahu Akbar. Tafsiran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Betapa nak habakti ni. Hari Jumaat ada negeri yang bercuti, hari Jumaat ada negeri yang bekerja. Ustazah antara orang yang rasa macam nak pindah kat Johor dulu ketika Johor dapat cuti hari Jumaat. Muslimat dirahmati Allah, ketika Johor cuti hari Jumaat. Tapi lepas Johor cuti hari Jumaat, berkebetulan ketika itu Ustazah dapat jemputan ceramah dekat Johor. Masa tu Ustazah ada program seminar wanita dambaan syurga kot. Ada Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Seronoklah dapat jumpa para asatizah yang hebat-hebat dekat situ. Lepas tu Ustazah pun cakap, seronoknya saya rasa macam nak pindah Johor pula cuti hari Jumaat. Lepas tu ada seorang kakak ni bisik ke Ustazah. Dia kata, apa Ustazah? Yelah dulu kita pun nak juga cuti hari Jumaat, tapi sekarang macam sedih lah pula. Kenapa pula? Kan sahabat-sahabat. Dia kata, kalau saya perhati, suami saya pun cakap, lagi hari Jumaat ni kita cuti, masjid solat Jumaat kat tempat kami ni dah tak seramai dulu. Pula pasal apa jadi lagu tu? Okey Ustazah, kita sangka baik je lah. Dia kata, mungkin dulu cuti Sabtu Ahad, orang duk keluar pergi beli barang, pergi bermusafir Sabtu Ahad. Lah ni sebab cuti hari Jumaat, orang duk ramai keluar pergi cari barang, pergi start bermusafir hari Jumaat. So kita sangka baik sajalah Ustazah mereka bermusafir tu. Mereka bukan berada di tempat kita ni. Jadi maknanya mereka tak berapa happy sebab jumlah kehadiran solat Jumaat tu bila cuti hari Jumaat tu macam kurang sikit. Okey, Ustazah kata ada logiknya. Lepas tu kita nak cuti hari Jumaat supaya lelaki-lelaki kita yang pergi solat Jumaat tu bukan pergi dah dekat nak azan baru pergi. Bukan pergi awal tapi duk mengopi dekat kedai-kedai depan masjid. Bukan pergi awal tapi susah rokok depan masjid, tak masuk-masuk lagi sampai khatib dah naik atas mimbar, tak masuk-masuk lagi. Bukan pergi masjid duk berziarah gerai ke gerai depan masjid macam-macam orang jual, bukan. Tapi sebab tak bekerja pada hari Jumaat, pergilah awal. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita sebutkan cuti hari Jumaat ke, tak cuti hari Jumaat ke, pokok pangkalnya bagaimana cara kita berfikir dan hati kita terarah ke mana. Jumaat ni kot kan. Jadi kita nak sebutkan macam mana aku nak gunakan rumah Allah di tempat aku ni, aku nak makmurkan, aku nak imarahkan dengan sekian-sekian. Abang kita nak pi KL ni kan, sebab dah boleh rentah negeri contoh. Amin. Doa-doa tak lama lagi boleh rentas negeri. Sebab apa tahu? Sebab ada saya terbaca dekat dalam otak ni tak berapa nak fokus dekat berita kan. Tapi tiba-tiba toleh ternampak SOP tiada SOP terkini untuk rentas negeri. Jadi kita pun blur, tak faham apa maksud dia ni. Masa tu Ustazah berada di TV Al-Hijrah dah tengah siap-siap untuk rancangan dengar. Lepas tu Izwan, Ustazah kata, Izwan tak jadi pula nak rentas negeri. Kata boleh dah, macam mana ni? Boleh Ustazah, sikit pasal lagi boleh. Ustazah tengoklah boleh. Dia orang berita, memanglah dia tahu kan, muslimat dirahmati Allah. Lepas tu tulis macam tu. Lepas tu dia kata maksudnya nanti SOP tak ada SOP terbaru lah. Dia kata SOP yang ada ni lah. Maknanya insya-Allah Ustazah boleh sikit masih lagi. Ustazah nanti bila dah boleh rentah negeri, Ustazah jangan tinggalkan saya berseorangan. Sebab dia tahu Ustazah nak start trip pergi Langkawi semua kan. Jangan risau, Ustazah dah sign kontrak dah untuk rancangan dengar ni. Ustazah takkan libatkan hari Khamis. Lega saya. Izwan, confirm ke? Ustazah bukan jenis orang yang nak desak-desak macam tu kan. Cuma Ustazah nak tahu. Ustazah kata, betul ke? InsyaAllah dia. InsyaAllah Ustazah sikit masa lagi. Ustazah tunggu. Nampak tak sahabat? Kita syok bila berkawan, tidak ada desak-mendesak. Kita tak nak macam, kau kan orang berita, kau kan kenal interview orang-orang macam tu, macam ni. Takkanlah kau tak nak cakap dekat aku kot. Kadang orang tak selesa kan. Tunggu ajalah. Sabar menunggu. Gitu kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi untuk rentas negeri ke tak ni sahabat-sahabat, seboleh-bolehnya orang lelaki janganlah lepaskan peluang untuk kita ni menjadi ahli karyah
yang bertanggungjawab mengimarahkan masjid rumah Allah yang ada di tempat kita. Tolong jadi untuk apa? Untuk kita nak meraihkan bahawa kebersamaan kita bertemu dengan jiran tetangga kita. Seorang perempuan pun kalau kita siapkan baju mereka nak pergi masjid, kita bang kalau jumpa haji yang isteri dia baru meninggal COVID tu, kisah salam bang tanya dia apa yang patut kita bantu, ajaklah dia ngetih rumah kita petang-petang. Bukan kisah salam bang handsome lah arwah tu punya suami. Allah, mak-maknya pun kan, jangan gitu pula. Okey, apabila telah ditunaikan solat, ini cerita hari Jumaat dalam suratul Jumu'ah, maka bertebaranlah kamu. Maksud waktu solat Jumaat tu saja. Dan tolong waktu solat Jumaat itu, wahai lelaki-lelaki, anda berada di ruang saf solat mendengar khutbah. Bukan ketika khutbah dibacakan kita masih berada di luar masjid. Dan peniaga-peniaga yang membuka gerai, tolonglah tutupkan kedai itu ketika ada khutbah Jumaat bermula. Kalau kita tetap nak buka juga gerai, bawalah anak perempuan kita ganti sekejap. Sebab orang lelaki dah pakat masuk masjid, orang perempuan pula mungkin yang lalu lalang nak membeli belah. Rugilah tak masyuk. Contoh kan, kalau kita dah duduk masuk dalam, kalau kita panggil anak perempuan kita datang tolong ke apa, contoh yang perempuan datang membeli, orang-orang perempuan datang membeli ketika orang lelaki tak keluar lagi dari masjid. Tapi yang paling ustazah geram sungguh, orang tengah baca khutbah yang duk pakak bersembang membeli dekat gerai-gerai tu adalah orang lelaki. Anda perhalusi, ini sangat tak disukai oleh Allah. So macam mana kita nak dapat makanan itu, rezeki kita pada hari itu diberkati Allah? Seandainya muslimat dirahmati Allah, hari Jumaat penuh berkat, tapi kita tidak mengundang berkatnya daripada Allah. Okey, sebab apa? Sebab perbuatan kita sendiri. Itu bila selesai solat Jumaat itu disuruh fantashiru fil ard, carilah kurnia Allah. Kalau kita kata tak buka ke gerai pisang goreng abang hari ni, lepas Jumaat buka balik. Saya memang gerai saya buka daripada pagi sampai ke petang Ustazah, tapi saya tutup sekejap untuk solat Jumaat. Ya Allah, kita dengar cerita macam ni, kau berkatilah rezeki dia ya Allah. Dia kalut-kalut tengah hari tu nak tutup sebab semata-mata nak pergi solat Jumaat. Lepas tu nanti sampai dekat masjid, lepas ni hang free tak? Ya aku nak buka balik gerai ni, nak jual pisang goreng, dapat untung RM5, RM10 pun okey lah. Dia pergi buka balik gerai. Salah ke? Tak salah. Tapi jangan tinggalkan kebesaran ibadah pada hari Jumaat itu bagi orang lelaki. Anda terkejut tengok mata Ustazah tu, dia bulat kan. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi kita nak sebut muslimat, Allah tak marah pun kita bertebaran atas muka bumi ini cari rezeki. Ada orang Ustazah, dia tu tamak, pagi sampai pukul 5 kerja pejabat, pukul 6 sampai pukul 10 malam kerja dekat pam minyak pula, pukul 12 malam Ustazah sampai pukul 4 pagi ni. Tak tahulah dia kerja tak habis-habis, tengok tak kaya pun. Kita kalau kecam orang nombor 1, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita tak tahu. Ingat Ustazah Zai selalu cakap, meniru kata-katanya mak Ustazah dulu, orang rajin takkan miskin. Orang rajin takkan miskin. Maksudnya orang rajin ni sahabat, buat apa kita nak kecam? Dia tak kacau hidup kita pun. Tapi kalau kita nampak dengan rajinnya itu, tinggal solat. Dengan rajinnya itu, ya nampak makin kaya tapi tak bayar zakat. Dengan rajinnya itu, makin jauh dengan Allah. Kita berhak untuk tegur. Allah, tak boleh nak baca ini sepupu Kak Nazar. Suka kacau dia. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak sebut ni? Josh Bennett Show. Tergelak Kak Nazar. Dapat bayangkan, saya dah pernah sampai rumah Kak Nazar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan buat apa ni, live daripada rumah dia kan. So terbayang-bayang dah dia terkikik-kikik kalau Ustazah buat lawak tu. Okey, kita tengok kan, tak pentinglah siapa yang bercakap, tapi kita tengok apa yang dicakapkan. Rahsia ketidakbahagiaan itu terletak dalam kesempatan yang diberikan kepada anda untuk berfikir dengan leluasa. Kak Salina jangan gelak kan? Kepada anda untuk berfikir dengan leluasa. Betul, orang rajin tak akan miskin.
Apakah anda berada dalam keadaan bahagia atau tidak? Oleh sebab itu, jangan terlalu banyak berfikir tentang hal itu. Jangan terlalu banyak berfikir tentang hal itu. Kan kita ni terlalu banyak berfikir. Anak-anak selalu cakap, ibu ni banyak sangat fikir ni, tak payah fikirlah benda tu. Dalam hati kata, kau tak tahu aku tengah fikir pasal kau. Macam tu kan muslimat. Sebaliknya, teruslah bekerja kerana saat itu darah anda akan mulai mengalir dan otak anda akan mula berfikir lagi. Oh, rupanya dengan bekerja, otak kita ni akan jadi aktif. Dengan bekerja, automatically akan berfikir. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sebab tanpa bekerja macam mana kita, Ustazah saya sejak pencen ni Ustazah saya tak tahulah dulu kalau saya pergi pejabat adalah juga plan otak ni pagi nak siapkan ni, teringat apa nak meeting dengan bos kejap lagi, otak ni berjalan je. Tapi dah pencen ni saya tak boleh nak berfikir Ustazah. Sebab tu saya rasa macam ada kan orang bercakap macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, apa yang kita nak fikirkan? Aisyah Zakaria. Itulah kalau nak melawak Aisyah Zakaria dengan orang yang kita dah biasa, dah kenal, tak apa. Kau Ustazah cakap pak sepupu Aisyah Zakaria, marah pula, saman Ustazah pula kan. Sebaliknya, teruslah bekerja kerana saat itu darah anda akan mula mengalir dan otak anda mulai berfikir lagi. Kehidupan yang baru akan melenyapkan fikiran-fikiran dari otak anda. Maksudnya sentiasa cuba benda yang baru. Bekerjalah. Comel Hamidah Saad. Jangan banyak fikir, terus bekerja. Fikir orang Kedah. Jadi sahabat-sahabat, bekerjalah dan jangan pernah berhenti. Tu dia kan. Bekerjalah dan jangan pernah berhenti. Tu sampai bila nak pencen Ustazah? Istilah pencen tu memanglah kita berlepas diri daripada jawatan hakiki yang kena punch in pukul berapa, punch out pukul berapa, stres hal-hal kerja. Tapi kerja yang dimaksudkan di sini adalah dia dah atur dah. Lepas pencen dia nak buat apa? Okey, nak buat batas depan rumah, nak menanam, bercucuk tanam macam-macam. Ada je lah. Tu yang syok tengok pakcik-pakcik pencen. Ada jemaah saya Masjid Mardiah kat sini. Ada seorang pakcik pencen tu, muslimat dirahmati Allah, dia gunakan tanah depan masjid tu, Allahu Akbar, dia jadikan macam kebun dia. Tapi dia tanam ubi, dia tanam macam-macam lah kan, macam life orang kampung. Tapi hasil mahsulnya tu, dia rajinnya lah kutip pucuk ubi, buah limau yang dah boleh dipetik tu, limau-limau kasturi kan. Mak-mak kan suka pucuk ubi lah, buah apa-apa yang boleh jadi bahan asas untuk memasak kan. Telan ayak dia lah pula lapak Lepas tu dia kumpul, letak dekat depan pintu masjid, atas meja. Oh, nanti dia tulis sila ambil, sila ambil. Masya Allah, tak ada bayar apa pun kudrat dia. Lepas tu memang kalau kita lah, kalau ustazah lah kata kan, kalau bapak kita mesti kita tahu, apalah ayah duk buat panas-panas dekat kebun tu, pergilah berehat kat rumah. Kan kita selalu bising macam tu. Bapak saya dulu kan, tiba-tiba umur dah tua-tua macam tu, muslimat dirahmati Allah, dia pergi tolong adik saya buka kawash. Adik saya buka kawash. Lepas tu dia pergi tolong sahabat-sahabat. Orang tak reti duk diam. Tolong kan, cik, jaga kereta. Bukan setakat jadi traffic light, jaga kereta masuk keluar je. Tapi dia yang sibuk dengan pipe besar tu. Lepas tu yang duk sabun kereta tu. Dah beberapa orang yang mai hulak simpati kat dia. Yang kelakarnya kadang dia balik rumah, tadi ada orang nak bagi bapak duit. Bagi bapak duit? Duit apa? Duit orang bayar kawash ke? Tak, tu orang bayar dekat kaunter lah. Kenapa bayar kat bapak pula? Habis tu orang nak bagi duit kat bapak sebab orang kata sian ni pakcik duk kerja lagi, anak-anak gimana? Anak-anak tak ni ke? Tak menyara hidup pakcik ke? Sudah. Tu saya cakap, Pak, dah lah, tak payahlah kerja kat situ kan. Yang duk cuci kereta tu anak-anak murid saya juga. Malu kat orang, Pak. Lepas tu lantak lah orang nak cakap apa. Orang tak tahu kalau aku duduk saja aku lagi sakit. Aku kena keluar peluh juga baru aku boleh sihat. Kan, aku tak boleh. Aku bukannya tinggal masjid pun, aku tolong buat kerja ni. Subuh-subuh pergi masjid.
Nanti sebelum Zuhur balik makan, siap diri pergi masjid, balik daripada masjid dah pakai balik baju selebet-selebet dia tu, minta maaf lah sahabat-sahabat, terus pergi car wash balik. Antara Zuhur dengan Asar tu bukan panjang mana. Kalau kita rehat lah tidur kan, dia pergi car wash balik. Lepas tu nanti balik, kami tak larat nak halang dah. Dah berapa kali orang duk kesian lah pakcik ni tak ada anak ke, dia tak tahu car wash tu anak pakcik tu punya. Jadi maksudnya muslimat dirahmati Allah, kita tak tahu kan, umur redha sama dengan abah saya tak reti duduk diam. Jadi bila kita dah mengalah je lah hati ni, ya Allah kan, berdoa kau sihatkanlah bapa kan, seronok dapat pergi masjid. Tapi kalau disebabkan car wash tu masjid pun tak pergi, mak saya cakap macam tu. Alah, mak saya pun tahu anak-anak marah kan, duk kerja berat macam tu. Halang ku biarlah bapak kau tu memang tak reti duduk diam, daripada dulu lagi dah macam tu. Tak payah. Tapi kalau dia tak nak pergi masjid, mak sendiri yang marah. Tu dia mak saya muslimat. Kalau tak nak pergi masjid, mak yang marah. Kalau tak nak buat puasa sunat di Senin Khamis dengan mak yang marah. Kalau tak baca Quran, biar mak yang marah. Tu dia marah tu isteri. So muslimat, okay, maksudnya tu dia yang nak kerja, dia tahu menyusun jadual dia. Jadi bukannya dia kerja pagi sampai malam, tapi punyalah. Kadang-kadang adik saya kata apa, aku rasa bapak yang umur 70 lebih tu lebih produktif lagi daripada pekerja budak-budak muda ni. Sat-sat, rehat sekejap, kereta masuk pun tak reti nak dilayannya kan. Kalau bapak ni punya layan customer sungguh lah. Sebab iyalah budak-budak muda ni gaji nak penuh. Tapi dia kata handphone pegang tak sedar, kereta masuk, main mata menjeling ke lain, tak kilatkan kereta orang betul-betul. Popek adik saya. Bapak kerja, nampak sebab dia bekerja dengan hatinya. Kan yang penting rasa happy, betul? Jadi kita nak sebut Masya Allah, betul. Selalunya orang tak reti duduk diam, itulah yang sihat. Memang sihat Masya Allah, okay? Jadi kita pun tengoklah belajar kan. Memang kita sebagai anak-anak nak dia berehat, tapi kita jadi saksi. Lagi dia berehat, lagi dia sakit. Biar pilah selagi mana ibadah-ibadah dia tu tidak terganggu. Okay? Kalau macam ayah kita dah tua-tua, baca Quran pun tak nak, pergi masjid pun tak nak, ini something wrong lah. Kita kena sebut jugalah muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay? Baik, kita tengok apa lagi. Ayat At-Taubah 105. Allahumma salli ala sayyidina. Belum lagi. Sebaliknya teruslah bekerja, kerana saat itu darah anda akan mulai mengalir dan otak anda mulai berfikir lagi. Kehidupan yang baru akan melenyapkan fikiran itu dari otak anda. Bekerjalah dan jangan pernah berhenti, kerana ini merupakan resipi yang paling murah yang pernah ada di muka bumi dan paling mujarab. Wow, resipi yang paling murah yang pernah ada di muka bumi dan paling mujarab. Apakah itu? Bekerjalah dan jangan pernah berhenti. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Binyamin tak sabar-sabar nak baca nama Pak Saudara kat Nazah. Bekerjalah kamu, niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Yang paling penting kita bekerja untuk siapa? Untuk diperhatikan Allah dan Rasulnya. Yang paling penting kita bekerja untuk apa? Untuk kita memberi manfaat kepada orang-orang Islam yang lain. Ini indah sahabat-sahabat. Hiduplah atas dunia untuk hanya melakukan apa yang Allah suka, yang Nabi suka, dan kita melakukan perkara bermanfaat, bukan manfaat untuk diri kita semata, tapi dengan kerja yang kita lakukan itu, orang sekeliling, khususnya orang-orang Islam, turut mendapat manfaatnya. Subhanallah. Okey, baru pergi dekat Binyamin Disraeli mengatakan, kehidupan ini terlalu pendek untuk disia-siakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, famous Pak Saudara Nazar ni. Okey, kawan-kawan lain yang tak faham kenapa Ustazah duk buat lawak dengan Nazar. Kak Nazar tu salah seorang daripada tim khidmat Ustazah Zai. Orang utara memang kenal lah dengan beliau ni. Jadi minta maaf kan, Ustazah berani melawak dengan dia tu sebab kami dah sama-sama bekerja. Tahu dah kan. Tapi kalau tak berapa biasa bekerja tu segan lah kan. Kata apa Ustazah ni Pak Saudaraku, Pak Saudaraku. Pak Saudaraku Pak Long, Pak Ngah, Pak Su tu, bukan Binyamin Disraeli ni. Okey. Baik muslimat.
Salah seorang bijak bestari yang berasal dari negeri Arab mengatakan, kehidupan ini terlalu singkat untuk kita isi dengan perbalahan. Kehidupan ini terlalu singkat untuk kita isi dengan perbalahan. Allah, Allah, Allah. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Anda tengok tak rancangan dengar malam tadi? Kan? Anda tengok tak rancangan dengar malam tadi? Ramai sungguh Pak Cikgu hari ni. Anda tengok tak rancangan dengar malam tadi? Masya Allah, sahabat-sahabat, dia sangat membuka mata hati kita. Apa kata si Balu itu? Siapa sangka suami saya nak meninggal dalam usia 38 tahun, kena serangan jantung. Sehat walafiat. Dan ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, dia mengandung anak ketiga yang mereka nanti-nantikan sebab dah 5 tahun dah tak mengandung. Maka mengandung kakak dan abang, dua orang tu nak dapat adik lah. Dah 8 bulan kandungan, suami dia meninggal tanpa pesan. Ada harta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi dia berfikir, ni aku ni nak bersalin. Orang bersalin ni berjuang ni. Mungkin aku pun mati, apa yang akan berlaku dengan anak-anak aku? Adik-beradik aku mungkin boleh jaga, tapi dari segi keuangan, mampukah? Sebab adik-beradik aku tak naklah bebankan mereka. So, kerana fikiran yang begitu, dia pun bertanyalah kepada keluarganya untuk cari kata muafakat. Okay, sahabat-sahabat, tapi akhirnya sebaliknya yang berlaku. Sebab itu pelajaran itu sangat penting untuk apa? Untuk kita urus harta pusaka kita ketika kita hidup. Betul lah sahabat, kan susahnya satu mujahadah nak jadi seperti sahabat Rasulullah. Kaya raya tapi matinya sehelai sepinggang. Hatta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika nak mengkafankannya, tak cukup duit untuk membeli kain kafannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kemuliaan ditebarkan, dibentangkan kain serbannya untuk tubuh Khadijah yang mulia kerana menyokong selama ini kerja dakwahnya. Allahu Rabbi, kalau kita disayangi, dicintai oleh Rasulullah sehingga ke tahap itu, bukan sebab kaya rayanya kita, tetapi kaya rayanya kita sibuk membelanjakan hartanya ke jalan-jalan Allah. Jadi tolong urus sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak mau apa yang berlaku kepada orang-orang atas kita, tok nenek moyang kita meninggal, tanah yang dia miliki tu sampai sekarang tak bertukar nama waris lagi. Sebab apa? Sebab muslimat dirahmati Allah, dah berlapis-lapis dah kematian berlaku. Jadi kita ke generasi bawah ni, kita nak harta kita nanti ketika kita mati, hak kita dalam tu senang, hak yang atas tanah juga senang, ditinggalkan oleh kita yang memang berharta. Faham Jadi maksudnya muslimat kena belajar lagi lah. Banyak orang-orang yang pakarnya bagaimana dalam bab hibah, bagaimana dalam bab wasiat. Sebelum kita pergi kepada faraid, yang kena tahu pula siapa ashabul furud dia, siapa ahli-ahli yang kita nak mewarisi harta pusaka tersebut. Contoh muslimat dirahmati Allah, macam Sulaiman Aklakan mengatakan kepada Abdul Wahab, Abdul Wahub, Abdul Wahid. Betul ke? Kan sahabat-sahabat muslimat. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku dalam hidup kita. Sebab betul lah ada orang yang mati dengan belitan harta di lehernya. Sebab apa? Dia jadi berat jenazah ni. Berat bukan tubuhnya tu berat. Nanti bila mati, apa dia nak jawab di hadapan Allah kerana urusan harta yang tak selesai ketika hidup. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaramli, selama ni tak dapat live ke? Subhanallah. Okey. Sahabat-sahabat, saya nak tutup dengan satu hadis Nabi, satu ayat Quran Al-Mu'minun 112 hingga 114, sehingga saya akan bawakan emosi anda untuk memahami tafsirnya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Maka benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Tak ada satu pun kata-kata Allah tu yang tak betul. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu mengetahui, in kuntum law annakum kuntum ta'lamun. Perasan tak dalam Quran banyak ayat-ayat yang berakhir dengan kalaulah engkau mengetahui. Kalaulah engkau mengetahui. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amboi hampa tudung ustazah malam tadi cantik. Tak tahu kau ustazah dalam dengar tu baju sponsor, tudung sponsor. Sahabat, bukan sponsor boleh bawa balik rumah, boleh pakai kat studio. Jadi berminggu-minggu mereka duk penin dengan baju yang ustazah sepatutnya pakai. Sebab apa tahu? Janganlah hampa duk gelak pula. Sebab tak jumpa yang sesuai. Ustazah tak cerewet baju apa ustazah nak pakai, tapi jangan sampai bagi kat ustazah baju yang ketat, baju yang menampakkan bentuk tubuh. Memang ustazah reject, tak kiralah TV ke apa ke. Okay? Jadi mereka nak ustazah selesa dengan baju mereka tu dah semalam minggu ke-4. Baru ustazah kata okey, yang ni saya setuju. Sebab memang alhamdulillah selesa dekat tubuh. Okay? Jadi maksudnya muslimat dirahmati Allah, saya ni ahli karya LT Kuantan. Oh, Zihan Lee, Masya Allah, ahlan, subhanallah, seronok. Baik, saya berlapang dada untuk yang terakhir ini nak bacakan kepada anda. Hidup di dunia hanya sekejap cuma. Hidup di dunia hanya sekejap cuma. Kita tak nak jadi orang yang tak tahu. Tengok semalam, bila kita tahu tentang faraid tu, rupanya ya Allah, aku kena settlekan sebelum aku mati ni. Masalahnya bila nak mati? Jawapannya tak tahu bila nak mati, hanya Allah yang tahu. So buat persiapan. Ada harta, sahabat-sahabat ingat, bukan untuk menderitakan yang hidup atau kita yang akan mati, tetapi memberi bahagia sampai kita dinobatkan sebagai jutawan di akhirat Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak baca satu persatu. Yang laju tangan sila catat. Sahabat-sahabat, saya baca daripada antara beberapa tafsiran artikel yang saya jumpa yang mudah untuk anda faham. Hidup di dunia hanya sekejap cuma. Apa yang dimaksudkan? Setelah orang-orang yang berdosa itu ditempatkan dalam neraka Jahannam, ini rujukan daripada surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Datanglah kepada mereka pertanyaan, iaitu dalam rangka seksaan juga. Berapa lama kamu tinggal di dunia dahulu? Kan? Mereka ni, orang yang akan dihumban ke dalam neraka, akan ditanya, berapa lama dulu kau hidup kat dunia? Dengan penuh keinsafan dan kesedaran, mereka telah menjawab bahawa tidaklah lama mereka di dunia. Hanya sehari atau setengah hari sahaja. Allah, Allah, Allah. Yang jawab sehari atau setengah hari ni orang yang mati dalam usia emas, 60-an ke atas. Faham tak sahabat-sahabat? Kita hidup sampai 60-70 tahun di dunia, kita jawab nanti dekat akhirat, aku rasa aku baru hidup sehari ke setengah hari macam tu. Maknanya sebenarnya kat dunia ni sekejap sangat. Bukan lama mana, sebab kita dah duduk di kampung akhirat yang Masya Allah abadan abada, yang tidak akan mati selama-lamanya. Allahu Akbar, muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya kehidupan kita di dunia ni nak berbalah, nak balas dendam ke orang, nak buat kejahatan, berapa lama sangat kita boleh puas? Kalau kita tak sempat bertaubat, apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Ya Rabb. Memang kalau kita fikirkan, perhitungkan berapa lamanya kita hidup, rasanya hanya sehari atau setengah hari saja. Dan jika difikirkan dan diperhitungkan, anda jangan cari dalam kitab Latahzan, saya ambil rujukan lain untuk nak menceritakan hidup kita ni singkat. Dalam kehidupan kita ini yang dirasakan lama, sebenarnya hanyalah menempuh masa yang akan datang. Sebab tu kitab Latahzan sangat suruh kita tinggalkan kesedihan yang melampau di zaman dulu semalam, disuruh kita hidup hari ini, fokus kepada perjalanan depan. Yang depan itu adalah kematian, yang depan itu adalah akhirat. Adapun yang telah dilalui hanyalah sebentar saja. Rasanya kadang-kadang kehidupan orang, seorang dapatlah disimpulkan kepada 3 kalimat sahaja: lahir, menangis dan mati.
Allah Allah. Lahirnya seorang bayi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, akan membuatkan tangisan. Yang lahir itu menangis, yang melahirkan turut menangis. Yang lahir menangis kerana melihat inilah dunia yang bakal ditempuh dengan segala pancaroba. Yang melahirkan itu hatta yang menjadi asbab dia melahirkan, pok dia lah, laki dia lah kan. Kau ni kenapa perut buncit dia kena buatan orang? Siapa yang buat? Suami dia lah, sahabat-sahabat. Maknanya suami isteri tu menangis. Menangis apa? Syukur lahirnya baby sihat. Sihat lah sebab baby dah menangis. Kalau baby tak menangis, doktor kalang kabut. Cuba tanya Dr. Maizura, betul tak? Kalau baby tak menangis, pelik dah ni pasal apa tak menangis kan? Luar biasa, mesti ada problem dekat situ. Jadi bayi yang dilahirkan itu menangis, lepas tu ibu yang melahirkan juga menangis, pasangan yang menjadi asbab lahirnya menangis, atuk nenek dia yang melahirkan, Allah dapat cucu dah kita, menangis syukur. Maknanya tangisan syukur. Subhanallah. Dikala kita melalui semua itu, tak lama pun ada yang baby menangis sekejap, rupa-rupanya tak lama mati. Ada yang sedang dibangga-banggakan, tengah dapat result 10 ASPM, start motor, beria-ria nak tunjuk dekat nenek dia, keputusan cemerlang, kena langgar lori, mati. Ada yang dah tua, tak mati-mati, tapi bila dah mati, nangis juga. Itulah sahabat-sahabat nak ceritanya, kan kita lalui. Macam kita setahun setengah pandemik ni, ada orang kehilangan orang tersayang. Ya, kita bersedih, tapi perkara ni kita kena tempuh, kita kena lalui, okey? Dikala kita masih kanak-kanak, kehidupan belum masuk perhitungan, belum ada pengertian hidup, yakni buku amal, rekod kita pada Allah belum ada lagi. Dan jika pun agak panjang, misalnya umur kita sampai 100 tahun, maka apabila telah tua itu hanya hitungan tahun yang berlaku. Kat sini saya deep muslimat. Sehingga orang tua yang masih hidup dalam umur yang lanjut, ada ke kat sini umur yang dah 100 tahun? Sudah serupa dengan tidak ada lagi. Umur lanjut, fasa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai 100 tahun dan lebih, seolah-olah ada tapi tiada. Apa maksudnya sahabat-sahabat? Saya sayu hati kadang-kadang tengok bapa saya sejak ditinggalkan pergi oleh mak, oleh mak saya. Allahu Akbar, umurnya dah 85 tahun. Masya Allah sahabat-sahabat, memang dia mengaji kan masjid, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi itu je lah kehidupan dia. Dia dah tak boleh nak gagahkan diri macam dulu, nak tetap nak bekerja juga tak. Kadang-kadang kita nampak dia seolah-olah macam dah siap sedia dah nak mati. Macam dah siap sedia dah nak mati. Sebab apa? Macam tak ada makna. Kalau macam PDPR ni contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cucu sekejap dah buka laptop, dah buka ni, masing-masing ada kerja. Kesian tengok. Kalau masa ada mak dulu mungkin dia bersembang-sembang. Bukan kita nak kata kita membiarkan dia, tidak. Makan bersama-sama semua okey. Tapi sebab dia dah tak ada kerja, banyak mana yang kita nak buat. Dia dah tak boleh nak berjalan ke sana sini sangat. So dia selalu cakap, aku ni orang tua kan selalu cakap, ada tapi macam tak ada. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Orang yang dimatikan Allah dalam usianya muda, orang itu yang masih diharap-harapkan. Tetapi takut kalau mati dalam usia yang terlampau lanjut usia, takut orang yang menjaga tu kata, oh lega mati dah. Maknanya bukan mati dalam dibanggakan. Na'udzubillah. Okay? Sejak usia mulai dewasa, misalnya meningkat 20 tahun, tenaga sudah kuat, namun nafsu saat itu sedang menggelora. Dunia serasa dapat dilangkahi, gunung serasa dapat dipersunting. Oh, yang ada tulis ni bagus ni. Nafsu sedang menggelora, dunia serasa dapat dilangkahi, gunung serasa dapat dipersunting. Padahal yang dapat dijangkau dengan tangan hanya sedikit sekali. Sebab apa? Hidup umur 20-an tu hanya untuk berfoya-foya. Sahabat-sahabat, berfoya-foya, berpoya-poya. Diri hanya satu yang diingini, 1001 macam. Muslimat dirahmati Allah, diri hanya satu, tapi yang diingini 1001 macam. Itulah kita manusia yang rakus dengan nafsu sendiri. Dalam memilih dan mencoba-coba, umur pun habis juga. Kan ada orang kan, umur 20-an, tak seronoklah kerja ni, berhentilah kerja tu, sampai 40 tahun dah tak ada kerja tetap lagi. Ada orang jenis macam tu muslimat dirahmati Allah.
Tiba-tiba dihitungkan hari, dibilangkan tahun, rupanya umur telah meningkat juga. Umur mulai bertabur. Umur meningkat juga. Apa yang disebut? Tulis. Uban mulai berterabur. Gigi mulai gugur. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Kulit mulai kendur. Mata mulai kabur. Masya Allah, tabarakallah. Sudah 30 tahun, 60 tahun. Sebentar saja rasanya. Allahu Akbar. Yang dapat dihasilkan hanya sedikit. Dan tenaga pun mula habis. Maka beransur padamlah tenaga hidup itu. Laksana lampu yang mulai habis minyaknya. Subhanallah. Kalau usia bertambah panjang, lampu yang pakai minyak, makin malap bila minyak habis, meliang lintur, akhirnya padam. Subhanallah. Maka tenaga persediaan yang dianugerahkan ilahi selama dalam kandungan ibu, yang telah disukatkan berapa banyaknya harus dipakai, habislah semua sebelum waktunya kerana diboroskan memakainya. Masa muda sahabat-sahabat dia guna untuk enjoy sahaja. Ada seorang penyair muda menukilkan, lahir ke dunia disambut bang, azan, pulang ke kubur dihantar dengan solat. Rupanya hidup ini cumalah singkat antara azan dan iqamat. Masya Allah, tabarakallah. Ialah lahir diazankan di telinga, ini sunnah. Mati disolatkan. Rupanya hidup ini hanyalah antara azan dan iqamah. Masya Allah, orang kaitkan pula, betul lah Ustazah, lepas azan tu nak menunggu iqamah tu antara waktu mustajab doa. Kan kita nak sebut mustajab doa pun sebab apa muslimat? Doa lah yang baik-baik, dan ada pun doa selepas azan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Subhanallah. Setengah manusia sedarlah ia akan singkatnya umurnya itu, lalu diisi dengan amal yang soleh, diisi dengan amal soleh yang sangat baik, sehingga umurnya lebih panjang daripada usia jasadnya. Tetapi ini maksud apa? Kan ada kan orang yang cantum silaturahim maka panjang umurnya. Tak fahamlah Ustazah. Mungkin dia mati awal, tak panjang umur pun suka bersilaturahim. Tetapi tengok, walaupun mati muda, orang sebut-sebut namanya. Arwah tu Ustazah, ya Allah, adik saya yang bongsu, tapi baiknya Ustazah, patutlah Allah ambil dia dulu. Sebab apa muslimat? Mati muda tapi amalnya tua, sampai selepas matinya dia dah tak boleh berbakti, tapi orang sebut-sebut tentang baktinya. Untung, sahabat-sahabat muslimat. Sedangkan dalam singkatnya hidup ini, iblis pun berbisik. Iblis berbisik, jika hidup hanya sesingkat itu, mengapa engkau lepaskan kesempatan? Ni iblis punya kerja ni. Punya gigih iblis nak bagi kita faham. Jika hidup hanya sesingkat itu, mengapa engkau lepaskan kesempatan? Minumlah air hidup sepuas-puasmu. Umur muda akan berlalu dan tidak berulang lagi. Inilah kata-kata lah, muda sekali je ya. Nanti bila dah tua bertobatlah. Kan ramai orang cakap macam tu. Itu bisikannya syaitan. Muda hanya sekali. Nak enjoy masa muda ni lah, buatlah banyak-banyak dosa. Kesiannya sahabat, macam terlalu yakin nanti tuanya dipilih Allah sebagai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Demi bila diminumnya seteguk, dia merasa tidak puas. Inilah kehidupan. Mau seteguk lagi, laksana meminum air laut, tambah diminum, tambah haus. Ini kan ada nasyid kan? Dunia ibarat air laut, apa? Diminum bertambah haus. Apa dah lirik dia tu kan? Lebih kurang macam itulah. Lama dah tak bernasyid-nasyid ni muslimat. Setelah tenaga yang terbatas itu mulai susut atau habis sebelum waktunya, kemampuan buat meneguk lagi air kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Yalah, nak pergi kelab malam, nak enjoy, nak ada girlfriend, pokcik-pokcik dah tua-tua tu nak ada girlfriend lagi tu. Kan siapa yang nak? Dah tak ada siapa nak. Tu yang orang kata hati-hati haji, orang nak harta haji je tu, budak muda macam tu kan. Haji tu bukan berfungsi apa dah. Macam tu sahabat-sahabat. Okay? Dia nak,
Tapi dah tak boleh dah. Tak mampu dah nak buat. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sesal pun tumbuh, berkerut kening, kacau fikiran. Tidak ada sesuatu pengobat sesal. Syukur kalau masih ada kesempatan bertaubat. Okey, muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau tak ada kesempatan bertaubat, terus tadi kena serangan jantung, mati, ini yang kita takut. Na'udzubillah. Tetapi betapa pula kalau maut lekas datang? Apa yang akan dibawa pulang ke hadirat Tuhan? Dan apa yang akan diingat-ingat oleh orang yang tinggal? Kalau mati muda, apa yang orang ingat? Siapa yang mati tu? Allah yang tiap-tiap malam pergi kelab malam tu. Contoh. Akan samakah kematian kita dengan matinya seekor kuda tua yang tenaganya tidak diperlukan lagi, padahal dia masih hidup? Setelah dalam neraka Jahannam, orang yang bersalah mulai insaf dan menyesal. Sementara penyesalan dalam neraka itu adalah penyesalan yang sangat sia-sia. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syok lah kalau nak baca ni. Anda yang boleh stay, dengar dulu. Mana tadi? Allahumma salli alaihi. Ketika itu mereka mengaku terus terang bahawa dikala hidup telah memilih jalan salah, sebab kesempatan memutar balik kebenaran tak ada lagi. Sebab itu seketika ditanya kepada mereka, berapa lama mereka telah hidup? Mereka menjawab terus terang, kami hidup di dunia hanya sebentar saja, hanya sehari atau setengah hari. Itu gambaran bagi orang yang, aku tak sempat nak buat apa-apa kebaikan pun, ya Allah, mati dah aku rupanya. Allah sahabat, takutnya kita jadi macam tu. Untuk lebih meyakinkan, disuruhlah mereka menanyakan kepada orang yang pandai menghitung atau malaikat yang kerjanya istimewa menghitung. Tuhan telah mengatakan, bukan sehari atau setengah hari, bahkan lebih pendek. Hitunglah sendiri sekarang sebelum perhitungan di neraka kelak. Berapa umur dunia sebelum kita lahir? Allahu Akbar. Ini perhitungan dunia yang kita rasa macam panjang sangat umur kita atas dunia ni. Lama sangat kita nak hidup atas dunia ni. Rupa-rupanya yang jauh lebih lama, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Tidaklah lama kami hidup di dunia, hanya sedikit sekali, hanya sekilas zaman di antara dahulu dan beribu tahun dengan kemudian yang beribu tahun. Dan hidup yang amat panjang ialah hidup di akhirat. Hidup terus hidup, hidup bahagia atau sengsara di akhirat atas pilihan kita. Kat mana kita nak pilih ketika di dunia? Bukan ketika kita mati, menjerit kita, aku nak syurga ya Allah. Dah terlambat muslimat. Okey? Jadi habis tajuk 84 yang Ustazah ambil sedikit daripada kitab tafsir muslimat, bacaan-bacaan yang boleh membugarkan jiwa kita. Semoga kita tidak lagi bertangguh-tangguh. Yang masih sihat, kuat, terus taat. Yang semakin lemah dan uzur, jangan jadikan lemah uzur kita tu sebagai alasan. Perbanyakkan taubat, perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan sedekah. Uruskan harta kita saat kita hidup ini. Okay, sampai bila sahabat-sahabat kita sayang, kita sayang, kita sayang, akhirnya saat kita mati semua kasih sayang akan melayang. Na'udzubillah min zalik. Ini antara peranan-peranan sebelum kita mati. Kita cakna sungguh-sungguh dengan pengurusan hartanya orang Islam. Allahu Rabbi, sempena Maulidur Rasul 1 Rabiul Awal, saya berazam doakan dalam kesibukan saya nak buat juga, sahabat-sahabat, semoga nanti tim khidmat boleh TikTokkan ke kan. Ustazah nak setiap hari bercerita tentang bagaimana nak melahirkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan dengan la tahzan ini. Jom kita sama-sama sedikit berselawat. Sahabat-sahabat, kita datangkan rasa, ya Rasulullah, aku rindu padamu, ya Rasulullah, aku cinta padamu. Ikut saja. Siapa yang boleh type nanti laju, kemudian kawan kita tolong copy sajalah, insya-Allah. Okay, Kak Nazar masih ada lagi ke? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, salamun alaik, kami cinta padamu. Ya
Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Last. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Perbanyakkan Allahumma salli ala Muhammad. Lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, dinanti-nanti oleh semua sebenarnya alam jagat ini pun, sebab tidak diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi Allah kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Kita hidup dalam nikmat sihat, dalam nikmat iman, dalam keafiatan, asbab Allah lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh Al-Quran Al-Karim, kalamullah, kata-kata Allah. Jadi tolong sahabat, kalau benar cintakan Rasulullah, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Kalau benar cintakan Rasulullah, tolong jangan ada perbalahan, bergaduh-gaduh dengan hal yang hanya sekecil cuma mungkin pada anda itu besar. Tapi macam mana pun utamakan memberi kemaafan. Tolong jangan berdendam, jangan ada benci walau sebesar zarah di hati kita. Kita takut mati dalam keadaan hati yang masih ada benci pada orang, bekas suami, kepada mak mertua, kepada orang itu orang ini, hanya kerana perkara-perkara yang kalau kita fikirkan mengikut cara fikirnya Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, kita sebenarnya boleh memilih untuk memaafkan. Kita sebenarnya boleh memilih untuk mengalah. Sebab orang yang mengalah bukan mesti bererti kalah, tapi sebenarnya di sisi Allah mungkin dia adalah hero yang sebenar. Sepertinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Semoga Allah redha pada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, berkasih sayang kita semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.